Jadi kita akan teruskan perbincangan kita pada hari ini. Kalau kita tengok di sini tajuk kita, okey, sebelum kita terus kepada tajuk kita, beberapa penghargaan ingin saya berikan kepada mereka yang saya kongsikan slide-slide mereka dan saya kongsikan pandangan-pandangan mereka. Okay, yang pertama kepada bahagian jawatankuasa pembangunan modul dan video untuk modul penghayatan etika dan peradaban Institut Kajian Etnik iaitu kita UKM. Kemudian ada juga kita kongsi, kita akan ulas berkaitan tentang pandangan daripada Profesor Madya Dr. Kartini Abu Talib. Okay, kalau ikut jawatan Profesor Madya ni adalah pada 15 Oktober 2019 ketika beliau membentangkan seminar penyelidikan IPNAS pada tahun 2019 yang bertajuk Defisit Sosial dan Usaha Penyatu Paduan Malaysia. Dan juga kita akan lihat pandangan daripada Puan Eli Zahura Abdul Aziz dalam pandangan mereka, pada pandangan beliau dalam berita harian online, okay, BH Online pada 31 hari bulan Januari 2020 tahun lepas yang bertajuk Harmonikan Hubungan Masyarakat Pelbagai Kaum. Okay. Jadi kita terus kepada perbincangan kita pada petang ini, okay, iaitu pemantapan kesepaduan nasional Malaysia, tajuk yang keempat. Okay. Jadi boleh panggil kawan-kawan lagi yang hadir, okay, yang dah hadir, terima kasih. Boleh panggil lagi kawan-kawan untuk masuk. Okay, sebab kita ada fakulti, ada 3 fakulti daripada EM, Engineering Mechanical, daripada Music. Music kita ada 2 grup, Mechanical kita ada 10 grup dan kita ada 1 grup daripada pengajar maklumat. Okay. Harap nanti pelajar-pelajar dapat masuk sebab kita akan teruskan perbincangan kita sebab kita cuma hanya ada lebih kurang dalam 45 minit sahaja. Okay. Okey, seterusnya kita sambung kepada perbincangan kita pada hari ini iaitu pemantapan kesepaduan nasional Malaysia. Okey, tajuk yang sangat penting, tajuk yang sangat dekat dengan hati kita dan tajuk yang sangat rapat dengan aktiviti-aktiviti seharian kita. Okey, kalau kita lihat di sini untuk objektif topik yang keempat. Okey, objektif untuk tajuk ini adalah untuk membolehkan para pelajar memahami proses pemantapan kesepaduan nasional di Malaysia. Okey, itu antara objektif utama untuk topik yang keempat iaitu para pelajar boleh memahami proses pemantapan. Kita bukan nak proses kesepaduan sahaja. Kita nak memahami proses pemantapan. Maksud kita nak upgrade lagi tinggi. Kita nak bukan setakat faham sahaja. Dah faham proses tu ke arah pemantapan kesepaduan nasional di Malaysia. Okay, jadi kalau kita lihat hasil pembelajaran. Okay, apakah hasil pembelajaran untuk topik ni? Ada 2 hasil yang nak kita capai. Iaitu yang pertama, membincangkan proses pemantapan kesepaduan sosial di Malaysia. Okay, kita nak lihat tentang proses-proses pemantapan kesepaduan sosial di Malaysia. Dan yang kedua, kita nak mengaplikasikan. Okay. Kalau yang pertama kita nak bincang, kita nak faham, kita nak tengok apakah pemantapan dia. Yang kedua adalah kita nak apply lah, kita nak menggunakan. Okay. Kita nak mengaplikasikan kesepaduan sosial dalam kalangan masyarakat Malaysia. Okay. Penduduk Malaysia kita ada berapa orang? Ingat lagi tak? Minggu lepas kita dah discuss. Berapa orang penduduk Malaysia? Ada jawapan tak? Kita ada lebih kurang, Alhamdulillah dah 183 yang hadir. Ingat tak minggu lepas kita dah bincang berapa ramai penduduk di Malaysia yang kita ada. Kita dah bincang berapa ramai 7.2 juta. Amirul Hafiz tu penduduk kat mana tu Amirul? Okay, nice, good percubaan. Okay, Karunisa. Okay, kita ada ramai lagi kawan-kawan. Okay, Amirul Hafiz sekali lagi 32.7. Okay, bagus, good try.
Okay, tersalah tulis kan puasa-puasa ni. Okay, kita ada Abdul Rahman 32.7, Muhammad Izzuddin Hamzah 32 juta, Nur Nabila 32.7. Okay, Alhamdulillah bagus. Okay, so kita tengok semula betapa ramainya penduduk Malaysia yang kita ada. Okay, kita lihat kepada sinopsis yang pertama. Okay, sinopsis untuk topik keempat, pemantapan kesepaduan nasional Malaysia. Okay, kita dah bincang pada statistik yang kita dapat pada tahun 2020. Okay. Pada 2020 penduduk kita adalah 32.7. Seluruh penduduk Malaysia yang datang kita dapat, yang dimaklumkan pada tahun 2020 adalah 32.7 juta penduduk, di mana 29.7 juta adalah warga negara dan 3 juta bukan warga negara. Termasuk kita yang dalam 32.7 ni. Okey. Dan kalau kita lihat sebab itulah dengan penduduk yang ramai 32.7, kita ada warga negara 29.7 dan juga bukan warga negara iaitu 3 juta. Jadi kepelbagaian inilah yang menimbulkan cabaran. Okey. Dia bukan menimbulkan huru-hara, tak, dia menimbulkan cabaran. Cabaran ni maksudnya ada perkara yang perlu kita lakukan supaya berlaku keharmonian itu berpanjangan. Okey, jadi kalau kita tengok sinopsis yang pertama, kepelbagaian menimbulkan berbagai cabaran kepada sesebuah masyarakat seperti di Malaysia. Okey, macam kita kata kita ada 32.7 penduduk, kita ada 29.7 juta orang warga negara dan 3 juta bukan warga negara. Okey. Kerana apa dia menimbulkan cabaran? Sebab setiap komuniti misalnya mempunyai akar etika dan peradaban yang berbeza. Okay? Kita ada berapa bangsa, kita ada berapa agama, kita ada berapa etnik. So kesemua komuniti kita adalah mempunyai akar etika dan peradaban yang berbeza. Okay? Dan dari situ akan terjemah dalam pemikiran dan praktis kehidupan kita sehari-harian. Okay? Kita berbeza tetapi kita masih ada ruang lingkup yang sama. Contohnya kalau kita katakan orang Melayu. Orang Melayu menghormati orang tua. Okay? Yang muda menghormati orang tua. Orang Cina juga yang muda menghormati yang tua. Orang daripada India, okay? Orang-orang daripada berbangsa India, mereka juga, okay, yang beragama Hindu, mereka juga menghormati yang muda, menghormati yang tua. Okay, maksudnya kita berbeza dari segi adat dan budaya, kita berbeza dari agama, tapi ada ruang lingkup yang meletakkan titik persefahaman kita. Yang akan ada ruang-ruang persamaan, bagaimana kita menghormati orang tua, bagaimana kita saling sayang menyayang, bagaimana kita kita membantras penyelewengan, kita membantras penindasan. Tetapi kita mempunyai cara yang berbeza, kita mempunyai adat yang berbeza, kita mempunyai adab dan etika yang berbeza. Okay? Itu yang akan menimbulkan cabaran, tapi kita mempunyai matlamat yang sama. Okay? Dari situ kita lihat di sini, namun kesemuanya perlu hidup dalam sebuah masyarakat Malaysia. Okay? Macam mana pun kita berbilang kaum dengan ada 32.7 juta penduduk tadi, kita berada dalam sebuah masyarakat dalam negara Malaysia, kita berkongsi persamaan dan kita mencari titik pertemuan ketika terjadi perbezaan. Ataupun kita kata kita berbeza, okay, kita berkongsi persamaan dan yang tak sama tu macam mana kita mencari titik pertemuan, ataupun kita kata dalam erti kata lain kita mencari titik persefahaman. Okay? Contoh paling mudah lah kalau kita kata, yang beza ni contoh paling mudah lelaki dengan perempuan. Okay? Orang lelaki dengan orang perempuan memang sangat beza. Fitrah mereka berbeza, perangai dia orang berbeza. Contohnya, okay, orang perempuan contohnya dia suka merajuk. Sebab apa dia suka merajuk? Sebab dia sensitif. Itu kita tengok beza. Lepas tu lelaki pula, kadang-kadang orang lelaki kebanyakan dia jenis macam
bukan nak kata blur, tak blur. Dia macam kadang-kadang dia ambil berat tapi dia tak feeling sangat-sangat. Jadi bila dia berkahwin, campur lelaki dengan perempuan, kalau kita tak ada, kita berbeza. Perangai lelaki dengan perempuan berbeza. Bila kita combine, kita bergabung hidup lelaki dan perempuan, perlu ada, bukan ada persamaan. Kita tak akan sama. Sampai bila tak akan sama. Tetapi perlu ada titik persefahaman. Itu yang penting. Kalau tengok perangai perempuan berbeza, perangai lelaki berbeza. Cara pemikiran orang perempuan lain, cara pemikiran orang lelaki lain. Cara kita percakapan pun lain. Contohnya orang lelaki, mereka bercakap mengguna bahasa lisan. Apa benda yang orang lelaki cakap, itu yang dia maksudkan. Itu kita tengok dari segi satu je perkara, dari segi bahasa. Orang lelaki cakap kalau nak, maksud dia nak. Kalau dia cakap tak nak, dia memang tak nak. Tapi kalau orang perempuan, bahasa dia bukan bahasa lisan. Bahasa orang perempuan adalah dia mengandungi 1001 maksud yang tersembunyi, yang tersirat. Contohnya kalau dia kata nak, tak semestinya dia nak. Kalau dia kata tak nak, tak semestinya dia tak nak. Nak bercakap dengan orang perempuan kena tengok cara dia bercakap. Nak dia kadang-kadang dia boleh jadi nak, kadang-kadang naklah, kadang-kadang nak sangat-sangat, kadang-kadang naklah sangat. Itu kalau kita tengok dari segi bahasa sahaja. Okay? Dia bukan complicated Luqman, dia unik. Okay? So that is why bila you bercampur di antara lelaki dan perempuan, terutamanya apabila awak bercampur dalam persatuan ataupun awak bercampur dalam kelas ataupun awak bercampur dalam keluarga, bila dah berkahwin, perlu mencari titik persefahaman. Nak cari titik sama memang sampai mati tak sama. Sebab itu orang lelaki ditakdirkan berkahwin dengan orang perempuan. So konsep dia sama. Okay, konsep dia kita dalam masyarakat yang kita ada 32.7 juta tadi, kita ada bangsa ataupun daripada kaum Melayu, kita ada kaum Cina, kita ada kaum India dan kita ada juga warga-warga lain yang masuk yang 3 juta tu daripada Indonesia, daripada Philippines, daripada Hong Kong, daripada China, daripada UK, daripada New Zealand. Berbilang kaum ada, berbilang etnik. Jadi sudah tentu kita ada perbezaan dari segi akar etika kita. Tetapi kita perlu mewujudkan satu kesepaduan, satu keharmonian, satu negara yang aman damai. Sebab itulah kita nak belajar, sebab itu saya kata subjek ni dekat sangat di hati kita dan subjek ni adalah membawa kepada aktiviti seharian kita. Jadi kita kena faham betul-betul. Sebab itu kita tengok kat sini, okay, kalau tengok saya tunjuk kat sini, kesediaan tawar-menawar, kesediaan untuk kita berunding, melakukan mediasi, bertolak ansur, membawa kepada keamanan, kestabilan, keharmonian di Malaysia. Okay, macam contoh kita kata tadi, lelaki lain, perempuan lain. So kalau perempuan dengan kuat merajuk orang lelaki jenis kadang-kadang, malas lah benda remeh-remeh ni. Tapi kalau tak bertolak ansur, apa akan jadi? So kena ada skill. Okay, kalau dalam kita nak bercampur lelaki perempuan, kena ada skill. So dalam hidup masyarakat yang kita ada berbilang kaum, berbilang agama, berbilang bangsa dan etnik, kita kena ada skill supaya tidak menimbulkan huru-hara, supaya tidak menimbulkan sensitivity, supaya tidak mengganggu kestabilan kita. Okay, alright, kita tengok dekat sini, inilah kesepaduan nasional yang telah wujud, dah lama wujud. Okay, kalau kita tengok pada masa Kesultanan Melayu Melaka, dah lama wujud pun kita boleh duduk aman damai je dengan orang-orang luar, dengan masyarakat luar, dengan pedagang-pedagang luar yang datang. Okay, tapi kita dah bincang macam mana kita boleh jadi aman damai, macam mana kita boleh jadi kita boleh bersatu padu, kita boleh ada perpaduan, kesepaduan, kita boleh ada penyatuan, semua tu sebab dari dalam diri kita. Okay, dari dalam diri kita perlu positif. Dalam diri kita perlu clear, tak perlu ada dendam, tak perlu ada sakit hati semua. Sebab kalau awak lihat perkara-perkara yang berlaku di sejarah, kalau ada pertembungan ataupun peristiwa ataupun konflik yang berlaku di antara kaum, bukannya dia bergaduh masa tu sahaja.
Tapi sebab dalam diri dia dah ada sakit hati, dalam diri dia dah ada dendam, dalam diri dia dah tak puas hati, tu yang akan jadi bergaduh. So sama juga awak lelaki dengan perempuan dalam persatuan, awak tak ada nak gaduh dalam persatuan tiba-tiba je. Kat dalam keluarga tak ada adik-beradik, abang, adik, kakak, kan kita lelaki dengan perempuan lain, tak ada nak bergaduh tiba-tiba. Kalau awak tengok mak mentua dengan menantu, kalau awak ada kakak ipar ke apa, tengok kenapa dia orang bergaduh, tak ada nak bergaduh tiba-tiba. Tetapi because sebab fitrah yang berbeza, and then dalam hati tu dia tak penuh dengan positif yang kita ada. Dalam hati tu dia tidak penuh dengan sifat kesefahaman yang ada. Jadi dia akan menjadi perkara yang sangat rumit. Okay, macam kita kata tadi, kalau lelaki perempuan dia kahwin, fitrah berbeza, dia tak ada persefahaman, hidup awak akan susah. Okay, kalau dia tak faham, sebab kita bukan ambil lelaki perempuan saja, tapi kita ambil keluarga lelaki dan keluarga perempuan. Itu yang akan membina kerukunan. So dalam masyarakat sama juga. Katakan dekat dalam taman rumah kita ataupun dekat UiTM kita ada berbilang agama, berbilang kaum. Jadi dalam diri awak perlu clear, perlu tenang, perlu buang semua dendam, perlu buang semua tak puas hati. So bila semua orang ada perasaan macam tu, jadi kita akan mencapai pemantapan kesepaduan nasional dengan sangat bagus. Okay, dengan syarat you kena buang benda negatif dalam diri. You kena buang benda tak puas hati. You kena buang macam, aku pun duduk Malaysia juga, aku pun nak bagi sumbangan juga. Contohnya. So kita kena sama-sama clearkan diri kita, sama-sama ikhlaskan dalam diri kita. So sebab itu kalau last class kita kata yang penting positif dengan tenang menjadi formula utama, hari ini kita perkenalkan satu lagi formula iaitu keikhlasan. Okay, so kena ikhlas barulah hati kita boleh tenang. Kena ikhlas barulah kita boleh pandang positif. So kena ikhlas baru kita boleh kawan dengan masyarakat yang 32 juta orang tadi. Yang berbilang kaum, berbilang agama, berbilang etnik, berbilang budaya dan etika. Jadi bila hati kita ikhlas, maka akan berlakulah kesepaduan pemantapan nasional tadi. Jadi kalau kita dalam kelas kita ataupun dalam bilik kita, dalam asrama kita, kat kolej kita ataupun kita berkawan dengan orang-orang yang bukan daripada bangsa kita, maka bila kita ada hati yang ikhlas, kita positif tadi, maka dia akan berlaku secara natural sahaja. Jadi kita sama-sama dia akan baik. Sebab tadi kita kata setiap komuniti mempunyai akar etika dan peradaban yang berbeza. Tetapi kita semua kena duduk di Malaysia. Jadi kita berkongsi persamaan sambil mencari titik persefahaman untuk kita temukan apabila berlaku perbezaan tadi. Okay, sebab itu kesediaan untuk tawar-menawar, berunding, mediasi, membawa ataupun menjadi formula kepada keamanan, kestabilan, keharmonian di Malaysia semenjak kita merdeka. Okay, jadi bila kita tengok berlakunya sejarah konflik-konflik yang berlaku, sebab benda ni tak ada. Okay, benda yang kita sebut tu tak ada. Okay, alright, sebab itulah kita kata kat sini inilah kesepaduan nasional yang telah wujud, didokong dan mesti terus menerus dimantapkan lagi. Okay, kalau kita tengok di sini, ia dilakukan melalui 3 rangka proses. Kalau kita berbalik semula kepada kesepaduan nasional kita, berbalik kepada 3 rangka proses iaitu bergerak serentak yang dipacu oleh 3 motivasi iaitu perpaduan yang diidamkan, kesepaduan yang dicapai, penyatuan yang diusahakan. Okay, jadi dengar ya para pelajar dan semua yang ada, dia ada 3. Okay, ada 3 yang kita rasa dengar macam sama. Okay, bukan nampak macam sama tapi bukan dia tak. Okay, dia dengar macam sama tapi dia ada beza sikit. Okay, pertama perpaduan yang diidamkan. Kedua, kesepaduan yang dicapai. Dan yang ketiga, penyatuan yang diusahakan. So ada 3. Okay? Jadi itulah membawa kepada tindakan membina IPNAS ataupun kita kata Indeks Perpaduan Nasional yang telah ditubuhkan ataupun yang ada pada tahun
2018 adalah salah satu usaha yang serius untuk memantau pemantapan kesepaduan nasional. Jadi kejap lagi kita akan tengok apakah IPENAS 2018 tersebut. Okey. Jadi berbalik kepada perpaduan. Okay, perpaduan kita adalah matlamat yang diidamkan. Tadi kita sebut ada perpaduan, ada kesepaduan, ada penyatuan. Okay. Perpaduan matlamat yang diidamkan maksudnya detik perpaduan dan detik perbezaan. Kemudian 4.2, kesepaduan tahap yang ingin kita capai, kesepaduan nasional, kesepaduan sosial dan defisit sosial dan etos kepada nasional. Okay. Kemudian 4.3 adalah penyatuan proses yang diusaha. Okay. Kita ada etnik, okay, iaitu tahap keetnikan, batas etnik, hubungan sosial rentas etnik, bukan rentas negeri ya, rentas etnik. 4.3.2 alat penyatuan iaitu tawar menawar. Kita buat perundingan dan pengantaraan. Okay. Alright, so tadi kita ada sebut kat sini kan. Okay, kita ada sebut di sini kesepaduan tahap dicapai adalah kita nak lihat kesepaduan nasional, kita nak lihat kesepaduan sosial iaitu defisit sosial dan etos. So kat sini saya huraikan sikit defisit sosial tu apa. Okay, ni daripada pandangan daripada Prof. Madya Dr. Kartini Abu Talib tadi. Okay, defisit sosial bermakna kekurangan dalam konteks sosial. Okay, kekurangan dalam konteks sosial yang memerlukan usaha penyatu paduan berterusan. Okay, so dengar betul-betul, defisit sosial ni maksudnya kekurangan dalam konteks sosial yang memerlukan usaha penyatu paduan berterusan untuk apa? Untuk meningkatkan tahap kesepaduan. Okay, so nanti awak akan lihat kesepaduan tu apa, penyatuan tu apa. Okay, kekurangan ini berlaku sebab apa? Sebab adanya jurang persepsi dan pendapat dalam kalangan kelompok yang berbeza bermula dengan individu, kemudian dibawa kepada keluarga dan bawa kepada masyarakat. Okay, sebab ini disebabkan oleh persepsi, okay, pandangan, pendapat yang berbeza. Okay, sebab itu kita tengok kat sini IPENAS mengenal pasti defisit sosial yang diperoleh secara suara hati orang ramai melalui pertemuan dengan mereka. Okay, ni apa yang IPENAS buat. Okay, alright, defisit sosial juga dalam masyarakat adalah satu rencaman yang tidak boleh dielakkan. Jadi, usaha untuk membina tanpa integrasi secara top down dan bottom up perlu aktif dan proaktif menerusi peranan kerajaan dan masyarakat. Maksudnya kita semua sama-sama. Okay, alright. Kemudian kita tengok seterusnya. Okay, so kita tengok tadi ada 3 perkataan kan, 3 lapisan perpaduan. Perpaduan, kesepaduan, penyatuan. So kena faham betul-betul. Okay, kita tengok kat sini. Okay, kita ada perpaduan, kita ada kesepaduan dan kita ada penyatuan. Okay, alright. Kita tengok kat sini. Okay, perpaduan. Okay, kita lihat dulu perpaduan. Okay, dengar betul-betul. Perpaduan adalah kesatuan. Okay, kesatuan ni maksudnya perpaduan ni adalah matlamat akhir yang diidamkan. So kita nak perpaduan ni, kita nak matlamat akhir yang diidamkan dalam sebuah negara yang berbilang etnik. Macam kita nak kepada perpaduan. Perpaduan tu maksudnya matlamat akhir yang nak idamkan dari segi kesatuan. Okay. Kesepaduan. Kesepaduan tu apa? Kesepaduan adalah keadaan bersepadu menjadi kesatuan yang utuh. Okay, menjadi kesatuan yang utuh. So, keadaan aman, stabil, makmur dan sejahtera yang dicapai tetapi dia akui masih terdapat perbezaan dalam bentuk defisit sosial yang kita sebutkan tadi. Okay, itu adalah kesepaduan. So ingat tadi kita lihat perpaduan, kemudian kesepaduan dan yang ketiga kita nak lihat penyatu paduan. Okay, penyatu paduan adalah proses menyatu padukan ataupun usaha berterusan pada peringkat semua lapisan masyarakat untuk menyelesaikan defisit sosial yang kita sebut tadi. Defisit sosial tadi berwahanakan apa? Tapak integrasi. So kita lihat kejap lagi tapak integrasi berprinsipkan yang tadilah kita sebut. Maksudnya bertolak ansur lah. Tawar-menawar, perundingan, mediasi. So itu 3 perbezaan. Okay, kita ada perpaduan, kita ada kesepaduan dan kita ada penyatuan.
Okay, perpaduan maksudnya kesatuan, matlamat yang kita idamkan. Kesepaduan adalah keadaan bersepadu, iaitu keadaan aman, stabil, makmur, sejahtera. Dan penyatu paduan adalah proses menyatu padukan, ataupun kita kata ia adalah usaha berterusan untuk menyatu padukan. Okay. Alright, so seterusnya kita lihat dari segi menghayati pengalaman Malaysia dari kesatuan. Ingat tadi kita sebut dari kesatuan kepada perpaduan. Okay, macam mana kita lihat dari segi, kejap lagi kita pergi tengok sejarah mencari kesatuan, kemudian membina kesatuan berterusan, kemudian kita lihat pula apabila berlakunya konflik ataupun peristiwa 13 Mei. Okay, di mana kita dah bina kesatuan daripada awal, tiba-tiba pada 13 Mei kesatuan tu pecah berderai. Ingat tadi saya sebut dia tak akan tiba-tiba je jadi masa tu. Maksudnya dia dah lama dah. Perasaan tu dah ada lama. Okay, sama ada tak puas hati ke, dendam ke ataupun apa-apa saja yang negatif dah lama. Okay, dia tak akan jadi bila awak marah orang tu awak terus tumbuk dia, tak ada. Orang gila, orang tak ada akal je buat macam tu. Tiba-tiba nak tumbuk orang. Tapi kalau dalam diri dia dah ada dendam, dia dah sakit hati dah lama dah, aku nampak kecil je budak ni contoh. Dia buat sekali lagi, boom, ditumbuk dia. Tapi tak boleh lah macam tu, kita kena kawal lah diri kita. Tak adalah cara kita nak menyelesaikan masalah dengan keganasan macam tu, tak ada. So kita tengok kat sini, tapi kenapa benda tu berlaku? Sebab kita kata tadi, sebab dalam diri tu dah lama dah, apa orang kata, memberontak, membara, bergelora marah kita. So bila you tengok dia buat sekali lagi, boom, you tumbuk dia. Okay, so kita tak nak benda tu berlaku. Sebab tu saya tekankan daripada tadi, minggu lepas kita tekankan positif dan kita nak tenang, dan minggu ni kita tekankan kepada keikhlasan. Okay, kita duduk dalam ramai-ramai, berjuta-juta manusia yang ada di Malaysia, kita kena ada keikhlasan supaya kita dapat clear dalam hati kita, supaya tidak ada dendam, tidak ada sakit hati, tidak ada tak puas hati. Kalau ada 3 penyakit tadi, so hidup awak memang tak akan tenang dan dia akan bawa ke arah keruntuhan sistem dalam hidup awak. So kena jaga betul-betul. Okay. So antara sejarah kita tengok berlakunya kesatuan yang dah pecah berderai. Okay. Kemudian kita tengok pada tahun 1971, 71 saya tak lahir lagi. Okay. Alright, 1971 istilah perpaduan mula diperkenalkan. Okay, kalau sebelum tu kita pakai kesatuan. Tahun 71 kita pakai perpaduan. Okay, maka kita perkenalkan perpaduan dalam kepelbagaian. Termasuklah macam yang kita sebutkan tadi IPNAS yang dibuat pada tahun 2018. Alright, kita lihat dari segi sejarah. Okay, kita ada masa lebih kurang dalam 20 minit macam tu. Okay. Alright, sejarah mencari kesatuan. Okay, kita lihat macam mana Melaya ataupun Malaysia ibarat sebuah jigsaw puzzle. Okay, dia ada macam-macam benda tu, so kita kena susun elok-elok. Susun tu nak kena susun, tengok sesuai ke tak sesuai. Kalau tak sesuai, you nak susun dia juga, memang dia takkan melekat lah sampai last. So you kena tengok macam mana bentuk dia, you boleh masuk kat mana, mana yang boleh masuk baru dia boleh ngam. Kalau tak ngam, you bubuh lah, dia tak akan masuk, tak settle puzzle tu. Okay, alright. So negeri-negeri dalam Malaysia, dalam Melaya asalnya terikat kepada pusat-pusat yang berbeza. Okay, kita ada sejarah, kita tengok kita ada Siam, kita ada Belanda, kita ada Britain. Okay, sehingga disatukan oleh penjajah British. Okay, kemudian kita lihat melalui pembentukan kesatuan dan persekutuan tadi. Okay, kita lihat sejarah, kita ada pembentukan negeri-negeri Selat. Kita ada pembentukan negeri-negeri Melayu bersekutu. Kita ada pembentukan negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Kita dah belajar sejarah tu dah lama. Sejarah negara Malaysia kita, Melaya. Okay. Kemudian kita lihat pada tahun 1946. Okay. Malayan Union dibentuk. Okay, ataupun kita kata MU. MU ni Malayan Union, bukan MU yang lain. Okay. So jangan marah ya, yang MU ni saya sebut pasal Malayan Union. Okay, MU di sini refer kepada Malayan Union. Okay. So pada tahun 1946 Malayan Union telah dibentuk, tetapi kita lihat dia telah ditentang dan dimasukkan. Okay. Dah buat Malayan Union, tetapi rakyat pada ketika itu, orang Melayu dan orang bukan Melayu telah menentang dan dimansuhkan. So kita lihat kenapa punca penentangan Malayan Union.
Okey, menunjukkan reaksi yang berbeza antara orang Melayu dan orang bukan Melayu. Okey, reaksi orang Melayu dan bukan Melayu membawa kepada apa? Kepada pembatalan MU, pembatalan Malayan Union. Okay, so pada masa pembatalan Malayan Union, kalau kita tengok sejarah kat situ di tubuhnya UMNO, okay, dan kita tengok bagaimana berlakunya kita punya usaha-usaha, akhirnya kita dapat membentuk Persekutuan Tanah Melayu apabila ramai yang menentang Malayan Union. Okay, alright. So kita tengok antara sebab apa orang Melayu ni bantah sangat ni Malayan Union ni. Antara sebab dia adalah tentang pemberian hak warga negara yang longgar. So kita belajar dulu kan pasal jus soli. Okay, pemberian hak warga negara yang sangat longgar melalui prinsip jus soli yang ada, iaitu yang antara disebabkan Malayan Union kita ditentang, kita menentang Malayan Union. Okay, termasuklah kehilangan kuasa sultan dan kita membantah cara ugutan dan paksaan yang digunakan untuk mendapatkan tanda tangan kepada sultan-sultan kita. So tu antaranya. Akhirnya menyebabkan bila Malayan Union dimansuhkan, maka kita ada pembentukan Tanah Melayu pada tahun 1948, semua negeri di Malaysia, di Melaya. Kemudian kita tengok kita ada peristiwa penting kemerdekaan pada tahun 1957, iaitu mercu kesatuan kita. Kemudian Persekutuan Malaysia pada tahun 1963 meluaskan lagi kesatuan, termasuklah sekali dengan Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Itu dari segi sejarah. Kemudian kita lihat bagaimana pula untuk membina. Kita sebutkan tadi, membina kesatuan berterusan melalui apa? Bukan tapak bazar apa semua, nak kat buka puasa ni lambat lagi, baru pukul 2.36. Mewujudkan tapak integrasi. Tapak integrasi ni apa bendanya? Tapak integrasi adalah ruang dan titik pertemuan antara kelompok-kelompok strategik di Malaysia. Kita ada etnik, kita ada agama, kita ada parti politik, kita ada NGO, kita ada masyarakat sivil dan lain-lain. Dan kita lihat dalam pelbagai bentuk ni, contoh dia kita ada CLC, Communities Liaison Committee pada tahun 1949. Kita ada pimpinan elit kaum-kaum, kita ada penubuhan parti politik bersifat muafakat tahun 52, kita ada institusi pilihan raya, kita ada rancangan pembangunan 5 tahun, kita ada perlembagaan 1957, dan kita lihat pada antara usaha tapak integrasi, kita memperkenalkan simbol ataupun struktur kesatuan kita, iaitu melalui kita ada Yang di-Pertuan Agong. Itu antara simbol ataupun struktur kesatuan. Kita ada yang paling tinggi, Agong yang paling tinggi, Yang di-Pertuan Agong. Kemudian kita ada bendera, bendera Malaysia. Bendera Malaysia maksudnya kena jagalah bendera Malaysia. Tak adalah kalau awak jalan tengok bendera Malaysia dekat lantai, awak pijak dia, mana boleh macam tu, sebab tu adalah simbol negara kita. Kemudian lagu negaraku. Kalau kita tengok, ingat dulu kat sekolah kan, masa sekolah dulu-dulu, bila tengah jalan-jalan dia dengar lagu negaraku, semua pun duduk diri tegak. Kan sebab apa? Sebab menunjukkan tanda simbol negara kita. Lagu negaraku tu. Maksudnya kita menghormati. Macam tadilah bendera pun kita hormat. Bila dekat-dekat Hari Merdeka je, Hari Malaysia, adalah isu pasang bendera terbalik lah apa. Janganlah sampai tersilap pasang. Takut timbul isu-isu yang lain. Kadang-kadang tak sengaja, tak perasan. Alright, so kita menjaga kita punya Yang di-Pertuan Agong, kita menjaga bendera Malaysia, kita ada lagu negaraku, kita ada dasar kebudayaan kebangsaan, dan kita ada bahasa kebangsaan. Macam kita sebutkan sebelum ni, bahasa kita adalah bahasa Melayu. Bahasa kebangsaan kita menggunakan bahasa Melayu. Kalau ada perlu sahaja kita menggunakan bahasa-bahasa yang lain, tapi kita mengutamakan bahasa Melayu. Kemudian kita tahu agama Islam sebagai agama persekutuan. Alright, kemudian kita ada sekolah-sekolah yang aliran-aliran kebangsaan. Alright. Kemudian kita lihat tadi pada sejarah kita berlakunya peristiwa 13 Mei. Jadi yang ni memang dah
terpalit dalam sejarah kita. Yang ni memang dah ada dalam sejarah kita, di mana kita menggunakan istilah di sini kesatuan yang pecah berderai. Okey, tiba-tiba kalau kita ingat daripada peristiwa itu, tiba-tiba berlakunya perubahan ungkapan dahuluan negara, perpaduan, pada ketika itulah perpaduan menggantikan kesatuan. Okey, so kesatuan dalam kepelbagaian tak digunakan lagi, tapi kita guna perkataan perpaduan. Okey, berdasarkan kepada titik tolak daripada sejarah tersebut, kita mula menggunakan pakai perpaduan. Okey, kita tengok macam mana berlakunya titik sejarah hitam kita apabila berlakunya 13 Mei, berlakunya rusuhan, okey, berlakunya pertumpahan darah. So kita tak nak benda tu berlaku lagi. Okey. Kemudian kita tengok dalam rancangan Malaysia Kedua, perpaduan negara adalah matlamat yang paling penting sekali bagi negara ini. Okay, Malaysia pada masa ini negara berada di peringkat pembangunan ekonomi dan sosial yang mustahak bagi menitik beratkan penyatuan. Okay, dah mula pakai penyatuan sosial, pembangunan pendapatan dan lebih seimbang dengan peluang untuk perpaduan dan kemajuan negara. Tu lama tak tengok ayat-ayat bahasa lama. Okay. Alright, kita tengok kat sini semenjak peristiwa 13 Mei tahun 1969, sekarang kita dah hampir 52 tahun meninggalkan sejarah hitam tersebut. Okay, dan kalau kita lihat kat sini juga kita dah hampir 64 tahun merdeka. Okay, so kita lihat dari segi perpaduan dalam kepelbagaian. So kita lihat bagaimana kita dah boleh hidup perpaduan dalam kepelbagaian. Okay, dengan syarat tadilah kita perlu clear dalam hati kita perlu ikhlas sebab kita tak nak menimbulkan sejarah yang lama. Banyak konflik-konflik kita yang berlaku pada sebelum ni, kita tak nak benda tu berlaku lagi. Okay. Alright, kita tengok kat sini juga dari segi tiada ukuran objektif yang serius, penilaian umum berdasarkan kepada hubungan etnik turun naik dalam keadaan stable tension, dia tegang tetapi dia tenang. Kadang-kadang berlaku masalah-masalah di Malaysia, tegang tapi tenang. Maksudnya tidaklah sampai perang, sampai sampai habislah negara kita. Tak ada sampai macam tu. Okay? Jadi kita masih dalam perkataan yang saya sebutkan sebelum ni, kita masih dalam kawalan keprofesionalan kita. Okay? Maksudnya apabila kita tak sependapat, tapi kita masih lagi dapat kawal supaya negara tidak menjadi huru-hara, tidak sampai perang semua, tak ada. Sebab itu kita menggunakan istilah stable tension, iaitu tenang, tegang tetapi kita tenang. Okay? Jadi kalau kita lihat pertama kali dalam sejarah Malaysia usaha membina IPNAS. Okay? Kita lihat tadi IPNAS ni Indeks Perpaduan Nasional. Okay, pada tahun 2017-2018, mandat dan biayaan kerajaan. Okay, kemudian kita ada usaha untuk mengukur tahap perpaduan dalam kepelbagaian. Okay. Alright, so kita tengok kat sini yang tadi matlamat perpaduan adalah matlamat yang diidamkan. So macam mana? Okay, kalau kita lihat pandangan daripada Prof Ulong kita, Datuk Dr. Syamsul Amri Baharudin, okay, iaitu pengarah pengasas kita UKM. Okay, apa pandangan beliau? Okay, Profesor Ulong Datuk Dr. Syamsul Amri berpandangan bahawa perpaduan sebagai satu hasrat yang diidamkan, dia sukar diukur, dilihat secara nyata mahupun secara berkekalan. Okay. Perkara ini biasanya hadir mengikut keadaan, keperluan dan detik-detik tertentu secara sama ada formal ataupun tidak formal. Okay. Kemudian kita tengok kat sini antara detik perpaduan versus detik perbezaan. Okay? Detik perpaduan dan perbezaan adalah saat yang boleh kita lihat berlaku dalam kehidupan seharian kita. Okay? Dia bersatu padu tapi dalam erti kita berbeza tapi kita masih lagi bersatu padu. Okay? So antara suasana yang boleh kita lihat adalah contohnya pergaulan di pasar, kita ada mengadakan majlis kahwin, sekarang ni tak boleh lah kan sebab tengah PKP, masih ada SOP yang perlu kita patuhi. Okay? Tempat makan sama je, kita lihat kan bila berlakunya pandemik, pandemik COVID-19 ni, macam mana? Okay, kerajaan keluarkan SOP. So kita sama-sama, tak kira bangsa, tak kira agama, tak kira etnik apa, kita ikut je SOP yang telah ditetapkan. Okay? Kalau kata okay hari ni boleh pergi kedai makan, so baru ada orang pergi. Kalau dulu kedai makan tak boleh buka, take away saja. Kita order take away sahaja. So maksudnya kadang-kadang berlaku ketegangan tapi masih dalam keadaan tenang. Okay? Sama juga kat sini perkahwinan, macam mana kita boleh tengok
perpaduan dalam kepelbagaian tadi. Okey. Contohnya kadang-kadang kita lihat ada je kalau macam wedding ataupun kenduri sebelum ni masa kita boleh jemput ramai-ramai. Kalau ada kita jemput daripada non-Muslim, kita akan buat satu vegetarian. Kod-kod kalau ada mereka yang vegetarian. So itu maksud kita lihat dari segi perpaduan. Okay. Kemudian dari segi mengunjungi tempat percutian, menikmati cuti umum, perayaan. So benda-benda macam tu kita lihat ada persepaduan yang kita kecapi. Okay. Contohnya kat sini lah. Detik perpaduan. Kita tengok yang perpaduan lah, jangan tengok yang bergaduh apa semua tu kan. Ni kita kalau yang bergaduh tu kenapa jadi macam tu? Sebab tadilah tak puas hati, sakit hati, dendam, rasa macam dia adalah terbaik ke, dia punya bola dia ada terbaik ke, negeri dia terbaik ke. So bila dia kena kalah dia tak puas hati contoh. Itu kalau yang tadi. So kita nak buang benda tu. So kita tengok daripada konsep bola sepak pun boleh buat perpaduan, dari segi wedding, street wedding pun boleh buat perpaduan, dari segi kesihatan lagi lah kita tengok bagi pandemik baru ni, dari segi kita nak buat swab test, macam mana berlaku semua sahaja benda tu. Okay? Sebab kita ada kepelbagaian, perpaduan dalam kepelbagaian. Okay, dari segi makan, restoran makan, ini gambar dulu-dulu lah. Okay, suatu ketika dulu sebelum pandemik. So sekarang tak boleh berlaku lah benda macam ni. Dia kena ada penjarakan sosial, kena pakai mask. Okay, orang ni dari segi perpaduan sukan. Okay, jadi lihat, fikir dan bincang. Okay, awak boleh bawa beberapa isu untuk dibincangkan dalam kelas-kelas tutorial. Okay, apakah perkara yang membezakan antara anda dengan orang lain, perbezaan-perbezaan yang menyukarkan kehidupan kita. So kita boleh bincang bersama-sama nanti kat dalam kelas tutorial. Okay, ni antara topik-topik yang boleh kita bincangkan dari segi krisis kewangan, dari segi tempat kerja, fashion, pengebumian, bencana. Okay, kita tengok macam mana kita punya konsep penyatuan dalam kepelbagaian. Okay, kemudian kita pergi kepada kesepaduan. Okay, kesepaduan kita sebut tadi keadaan aman, stabil, makmur dan sejahtera yang dicapai, tetapi diakui masih terdapat perbezaan dalam bentuk divisi sosial. Masih ada lagi dalam bentuk divisi sosial, tapi kita tengok usaha-usaha ke arah penyatuan itu sentiasa dilakukan. Okay, kita tengok dari segi aspek politik, federalism. Okay, walaupun kita ada perbezaan pandangan politik, tapi kita masih lagi hidup dalam aman damai. Okay, masih lagi boleh bersatu padu. Okay, dari segi aspek bahasa, okay, kita tengok dari segi bahasa boleh menyatu padukan rakyat kita juga. Okay, ini dari segi ethnicity. So boleh je kita hidup dalam aman damai dengan syarat yang tadilah. Kita kena ikhlas, clear kat dalam hati, tak nak gaduh-gaduh, tak nak rasa ada perasaan tak puas hati. So benda tu bukan saja dalam masyarakat yang berbilang kaum, yang sama-sama kaum pun sama. Sama-sama kita pun kalau tak bergaduh juga, apa akan jadi? Okay, alright. So kemudian kita tengok dari segi aspek agama. So kita pun ada dari segi kita ada agama yang berbeza, kita ada aktiviti ibadah agama yang berbeza, tapi kita mampu hidup dalam keadaan yang harmoni. Okay, alright. Ni antara perkara-perkara yang boleh awak lihat dan bincangkan. Kemudian perkara 4.3 adalah penyatu paduan. Okay, bila kita sebut pasal penyatu paduan, balik semula kepada IPNAS tadi. Okay, 0.1 perpaduan, 0.2 kesepaduan, 0.3 penyatuan. So kita ada 9 campur 1. 9 campur 1 ni maksudnya kita ada ethnicity, agama, kelas sosial, pendidikan, bahasa, jurang generasi, agenda, kita ada politik federalism, kita ada ruang bandar desa dan satu lagi media. Media ni memainkan peranan yang sangat penting. Tambah-tambahlah sekarang, awak kena hati-hati. Apa-apa je berlaku, senang sekejap je viral. Bila dah viral tak nak buat apa dah. Sebab itu kita kena sentiasa pastikan perkara yang kita buat adalah perkara yang baik. Okay, buat apa nak gaduh-gaduh, buat apa nak letak post-post yang negatif, buat apa nak komen-komen negatif, buat apa nak, tengok dia orang gaduh lagi syok, kita tengok orang gaduh lagi seronok, macam tepuk-tepuk tangan, tengok dia komen apa, jadi seronok pula. Tak nak macam tu semua. So kita nak buang dah benda-benda macam tu sebab kita nak bawa ke arah kesepaduan, nak bawa ke arah perpaduan, nak bawa ke arah penyatuan. Okay, alright. So kita tengok sini, kita tak nafikan hati-hati dengan media, kita nak berhati-hati dan jangan kita pula menjadi penyumbang ke arah viral benda-benda yang tak betul. Okay, kita ingat ya, dia ada pertama kita kena tengok maklumat tu sahih ke tak.
betul ke tak? Kedua, daripada authority, maklumat tu daripada authority ke tak? Dan yang ketiga, bermanfaat ke tak awak nak kongsi, nak viral maklumat tu. So kadang-kadang perkara ketiga ni orang tak nampak. Okay, dia kata okay, maklumat tu dah betul, kita dah semak, okay, daripada sumber authority dah semak, okay, tapi dia manfaat ke tak? Ada faedah kawan nak kongsi benda-benda macam tu? Contohnya awak nak kongsi, okay, ini orang ni bercerai, orang ni apa, lepas tu ni kematian, lepas tu rentung, nak viralkan yang rentung-rentung. Kenapa kita nak buat benda macam tu? Okay, nak faedah ke tak kita buat benda tu? Okay, so benda-benda tu yang menjaga kita, formula kita. So ingat, selagi kita cek maklumat tu betul ke tak, kita cek daripada maklumat sahih ke tak dan bermanfaat ke tak. Kalau tak ada manfaat dah, keep it to yourself. Okay, simpan kat kita je, tak payah nak viral-viral benda-benda macam tu. Nak komen, jangan nak komen benda-benda negatif. Okay, apatah lagi apabila kita sebagai pelajar tertakluk kepada peraturan, tertakluk kepada akta-akta tertentu. Jadi jaga diri awak, jaga tangan awak tu nak type ke, nak komen ke, fikir balik positif. Okay, sebab apa? Sebab kalau awak tulis je status yang positif, bawa ke arah kebaikan, dapat pahala. Okay, kalau dalam agama Islam dapat pahala, kan senang nak dapat pahala. So buat apa nak gaduh-gaduh, buat apa nak sakit hati, nak upkan status-status negatif, nak buat kat status-status, oh aku tahu kau ni baca. Kadang-kadang buat status bagi sakit hati, nampak sangat negatif, kita set orang tu je boleh baca, nak bagi dia sakit hati. Kenapa nak buat macam tu? Tak nak lah, no, tak nak buat macam tu. Kita hidup macam saya kata, kita tak tahu ajal dan maut kita berapa lama. So buat perkara yang baik. So kita tak tahu perkara baik yang mana yang akan nak membawa kita ke syurga. Okay? Jadi letak tepi semua dendam, letak tepi semua sakit hati. So try to be positive. Jadikan kita seorang yang sangat positif dan buat perkara yang baik. Apatah lagi apabila kita dalam satu kaum, satu bangsa, satu agama, ataupun apabila kita berbilang kaum, berbilang bangsa, berbilang agama. So kena jaga benda tu. Sebab kita nak jaga keharmonian keluarga kita. Daripada dulu lagi kita dah jaga. Okay, pada masa zaman dulu Kesultanan Melayu Melaka kita dah aman damai dah. So kita nak kekalkan benda tu. Banyak dah usaha-usaha yang telah dilakukan. Okay, seterusnya sebagai penutup, kita tengok dari segi pandangan daripada Puan Annie Zahura. Okay, pandangan beliau daripada BH Online, Berita Harian Online, harmonikan hubungan masyarakat pelbagai kaum. Okay, perpaduan nasional harus menjadi misi yang penting bagi negara. Okay, kita lihat dari segi keadilan, penerimaan dan toleransi perlu menjadi nilai asas kepada kerangka perpaduan nasional. Okay, so kita tahu masyarakat kita yang 32 juta tadi terdiri daripada pelbagai kaum, agama, budaya, bangsa, etnik. Dia memang ada cabaran, tapi daripada kita yang nak melaksanakan perpaduan tadi, yang nak melaksanakan penyatu paduan tadi, bila kita ada formula yang tadi positif, clear dalam hati dan ikhlas, maka proses tu akan menjadi mudah untuk kita menghadapi cabaran tersebut. Okay, dia wujud terutama dalam aspek pembentukan keharmonian, keamanan, interaksi positif antara kaum, agama serta budaya. Sekaligus dia memerlukan pendekatan berhemah dengan penuh rasa hormat. Kita saling hormat menghormati, saling bantu membantu. Okay, so kalau kita tengok di sini, negara yang moden, yang melangkah masa depan yang lebih dinamik. So kita nak tengok cabaran berterusan dalam arus globalisasi. So ini termasuk juga ancaman pelbagai krisis, tetapi sekiranya tidak diatasi dengan baik dan berhemah, ia akan menjadi halangan kepada proses pembinaan, keharmonian dan perpaduan masyarakat. Okay, so kita lihat dari segi kesepaduan dalam rakyat sebenarnya lahir daripada semangat penerimaan dan rasa hormat. Okay, kita lihat dari segi keharmonian dan kesejahteraan dalam hubungan masyarakat hanya akan dapat diwujudkan jika individu mempunyai pemahaman yang baik terhadap peranan masing-masing. Macam saya sebutkan tadi lah awal tadi, ke atas efek, okay, beri kesan pada hidup kita sehari-hari. So hubungan yang baik dalam masyarakat berbilang bangsa tidak boleh dijadikan taruhan. Tak nak kita tengok kepada kita tak nak menjadi mana-mana punya kita tak nak dijadikan sebagai taruhan. Kita tak nak ada kepentingan apa-apa. Kita nak kepada keseluruhan.
okey, daripada agama, bangsa, negara, kita nak secara keseluruhan kita. Okey, sama juga bila kita sebut tadi, kita dari segi bantu membantu, kita punya perasaan kita tolong menolong, hormat menghormati, kita tengok konflik-konflik yang berlaku, bala bencana yang berlaku di mana kita satu rakyat Malaysia 32.7 juta orang mampu bersatu padu. Okey, kita tengok dari segi tenaga boleh bantu, kesukarelawanan. So kita tengok macam yang terbaru kes KRI Nanggala, okay, kapal selam yang tenggelam tu di Bali. Okay, kita pun tahu di Malaysia kita ada juga rakyat daripada Indonesia. Jadi kita sama turut menyatakan, kita menyampaikan rasa kesedihan kita, dan untuk mereka kalau terlibat, kalau mereka dah meninggal dunia, kita doakan supaya mereka ditempatkan di kalangan orang yang soleh, dan kita juga mendoakan supaya keluarga mereka diberi kekuatan. Jadi itu sahaja daripada saya untuk hari ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada minggu depan pada waktu dan masa yang sama. Dan untuk link, kalau awak dapat link daripada ketua kelas, boleh terus create link kat ketua kelas ataupun link dekat YouFuture, ataupun awak cari je bila sampai waktu dan masa, cari je tutorial kelas saya, maths lecture saya di YouTube, di channel ASIS UiTM Online dengan nama saya pada hari Isnin jam 2 petang setiap minggu sepanjang semester ni. Jadi itu sahaja daripada saya. Okay, kepada yang Muslim, selamat berbuka puasa. Kepada yang bukan Muslim, semoga dipermudahkan segala usaha kita untuk pengajaran, pembelajaran. Semoga awak semua, okay, Muslim dan non-Muslim, kita berjaya dalam pendidikan kita, berjaya dalam pengajian kita, dan yang penting berjaya sehingga akhir graduation awak dan berjaya di dunia dan di sini dan di sana nanti. Itu sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua.